Salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 26 Januari bersama saya, Bumawin. Jumlah kematian di Sarawak akibat pandemik COVID-19 terus meningkat dengan 2 lagi kes kematian dicatatkan semalam di Sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan media mendedahkan kematian terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di negeri ini sebanyak 30 kes. Kes kematian ke-29 melibatkan seorang wanita warga negara tempatan berumur 72 tahun yang telah dimasukkan ke Hospital Sibu pada 24 Januari disebabkan kesukaran pernafasan. Kes disahkan meninggal dunia pada 1.51 pagi semalam. Kes kematian ke-30 pula melibatkan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 52 tahun yang dimasukkan ke Hospital Sibu disebabkan kesukaran pernafasan. Kes meninggal dunia pada pukul 8 pagi semalam. Kes positif COVID-19 di Sarawak terus meningkat dengan 120 kes baru dicatatkan semalam dengan Sibu mencatatkan 52 kes. Dalam pada itu terdapat 8 kluster COVID-19 yang masih aktif dengan kluster Pasai di Sibu terus mencatatkan peningkatan dengan penambahan 56 kes semalam. Setakat ini Sarawak merekodkan 3,499 kes positif COVID-19. Daerah Bintulu telah bertukar status dari jingga kepada merah. JPBN dalam pada itu telah mengeluarkan prosedur operasi standard SOP baru bagi kehadiran ke upacara pengkebumian di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. SOP baru menetapkan bahawa maksimum 30 orang sahaja dibenarkan untuk menghadiri upacara pengkebumian manakala 20 orang sahaja di tapak pengkebumian. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri memaklumkan bahawa 2 lagi lokaliti baru di Miri dikenakan sekatan pergerakan selama 14 hari bermula semalam sehingga 8 Februari depan. Menteri yang bertanggungjawab terhadap JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam satu kenyataan memaklumkan 2 lokaliti itu ialah 2 estet di ladang kelapa sawit Suai Niah dan Rumah Sabang Anak Empungan kilometer 12 Jalan BLD Sungai Sawai Suai Niah. Tahun lalu, kerajaan negeri memperuntukkan RM9 juta manakala RM8 juta pada 2018 dalam usaha berterusan membantu pendidikan Cina di Sarawak. Dato' Richard memaklumkan bahawa peruntukan itu akan digunakan untuk sekolah berasrama bebas Cina di seluruh Sarawak. Kami mohon maaf atas kesilapan sebentar tadi. Baik, kita ke berita yang seterusnya. Langkah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM menangguhkan pembayaran balik pinjaman untuk lebih 44,000 orang sahabat AIM di Sarawak diyakini dapat meringankan beban sahabat AIM yang terdiri daripada wanita dan suri rumah dalam kategori B40 ke bawah. Penangguhan bayaran balik itu berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini. Menyambut baik langkah tersebut, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kementeriannya akan bekerjasama dengan AIM khususnya dalam menyediakan pelbagai program pembangunan dan latihan kepada sahabat AIM. Dengan gabungan dua entiti ini, insya-Allah manfaatnya akan dapat dirasa lebih lagi oleh sahabat AIM kita. Dan akhirnya matlamat yang sama iaitu untuk membantu rakyat B40 ini keluar daripada kemiskinan, insya-Allah akan tercapai dalam masa yang lebih cepat lagi. Bercakap dalam sidang media di Petrajaya, Datuk Seri Fatimah berkata, sahabat AIM yang berjaya meningkatkan pendapatan isi rumah bukan sahaja akan mampu membayar balik pinjaman AIM, malah juga berpotensi untuk mengeluarkan diri daripada paras kemiskinan. Sementara itu, penolong pengurus AIM wilayah Sarawak Selatan, Jemaat Itu Bujang, memberitahu kutipan bayaran balik pinjaman AIM secara mingguan ditangguhkan sehingga tamat PKP dan PKPB. Bagaimanapun, sahabat AIM yang berdaftar untuk perkhidmatan bayaran balik pinjaman secara dalam talian boleh memilih untuk meneruskan pembayaran mingguan seperti biasa.
Sejumlah 3,336 bungkusan bantuan makanan PKP 2.0 Sarawak Kusayang diagihkan kepada penduduk di 52 buah rumah panjang dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bawang Asan mulai semalam. Ahli Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Kaunselor Joshua Ting berkata, bagi mengelakkan kesesakan di pusat agihan, pihaknya menggunakan kaedah pandu lalu bagi menyerahkan bantuan itu ke rumah-rumah panjang terlibat. Jelasnya, hanya wakil dari rumah-rumah panjang hadir ke Dewan Persatuan Fuchau Sibu untuk mengambil bungkusan makanan sebelum diagihkan kepada anak buah masing-masing. Baki agihan untuk rumah-rumah panjang lain di Bawang Asan akan dilaksanakan oleh pihak pejabat daerah dan pejabat Jabatan Kebajikan Daerah Sibu. Kami sekarang masih bincangkan kemungkinan di tempat gereja lah, atau di tempat yang lebih sesuai, yang lebih besar, boleh jaga semua SOP lah. Sebab setakat ini kami masih tunggu semua senarai nama untuk orang yang diperlukan bantuan. Beliau ditemui media ketika mengagihkan bungkusan makanan untuk wakil-wakil rumah panjang di Dewan Persatuan Fuchau Sibu. Penerima yang ditemui melahirkan rasa syukur atas bantuan itu dan berpuas hati dengan proses pengagihan yang lancar. Jadi kami berasa gagati lepas bisa bantuan hari kerjaan, lepas bisa hal COVID tu. Kami pun susah di rumah panjai, lepas nak ulih ke pasal tu. Maka kami ngambil di tahu pun tidak ya nak ulih nganjum pasal kami pun ngambil ngagai Persatuan Fuchau Cina di tahu. Terima kasih dengan bantuan yang diberikan ini untuk masa darurat lah, kira darurat lah masa COVID ini, sebab kebanyakan dari rumah panjang tu dia orang tidak dapat keluar. Kerajaan Sarawak telah mengumumkan dana RM5.1 juta untuk program bantuan makanan PKP Sarawak Kusayang. Bantuan itu diberikan bagi membantu penduduk di bahagian Sibu yang terjejas oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan di bahagian itu. Seramai 73,000 orang ketua isi rumah dijangka akan mendapat manfaat dari program tersebut. Ketua Menteri Datuk Partinggi Abang Johari Tun Aupeng menyampaikan geran kerajaan bernilai RM10 juta bagi membantu sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina di negeri ini. Beliau menyerahkan cek berkenaan kepada Ketua Jawatan Kuasa Pengurusan Sekolah Menengah Kuching Chonghua nombor 1, 3 dan 4 Datuk Richard Wee dalam satu majlis ringkas di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya. Tahun lalu, kerajaan negeri memperuntukkan RM9 juta, manakala RM8 juta pada 2018 dalam usaha berterusan membantu pendidikan Cina di Sarawak. Dato' Richard memaklumkan bahawa peruntukan itu akan digunakan untuk sekolah berasrama bebas Cina di seluruh Sarawak. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada kerajaan negeri di atas pemberian sebidang tanah bagi pembinaan sekolah berasrama bebas Cina. Hadir sama Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Profesor Dato' Sri Dr. Sim Koo Hian. Pembelajaran dalam talian bukanlah satu-satunya pilihan bagi kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Pengarah Pendidikan Sarawak Dr. Norisa Suhaili berkata, bagi tenaga pengajar dan murid yang tidak mempunyai accessibility kepada internet atau berhadapan dengan capaian internet yang tidak memuaskan, mereka mempunyai pilihan lain iaitu pembelajaran di televisyen melalui TV pendidikan ataupun dengan modul yang disediakan oleh kementerian. Dr. Norishah mengakui banyak persiapan serta cabaran perlu dilalui dalam norma baru pengajaran dan pembelajaran dalam situasi pandemik COVID-19 ketika ini. Namun katanya para pengajar serta murid perlu akur terutama sekali bagi mereka yang bakal menduduki peperiksaan awam bulan depan. Beliau ditemui pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Partinggi Abang Johari Tun Aupeng di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Mengulas pertemuan tersebut, Dr. Norishah berkata antara perkara yang disentuh termasuklah lanskap pembangunan pendidikan di Sarawak selain infrastruktur pendidikan. Sementara itu, Ketua Menteri turut menerima kunjungan hormat daripada ahli-ahli Dewan Perniagaan dan Industri Orang Ulu serta Jawatan Kuasa Pengurusan Lembaga Persatuan Bersatu Sekolah Cina Sarawak.
Kehadiran buaya ketika berlaku kejadian air pasang dan banjir kilat antara kebimbangan utama dihadapi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Limbang. Ketua Balainya Clarence D. Primus Tiandun berkata, sepanjang pemantauan sebelum ini, pihaknya pernah menerima aduan berkaitan kehadiran buaya di kawasan yang dinaiki air. Pihak Bomba sarankan supaya penduduk-penduduk kampung yang tinggal berdekatan dengan sungai, di tebingan sungai, untuk mengelak daripada bermain di tepi sungai ini, kerana kami dapati sepanjang pemantauan kami di sungai dan tebingan sungai ini memang terdapat banyak reptilia ini, buaya ini. Memang diharap terutama sekali kanak-kanak untuk mengelak bermain di tebingan sungai lah. Bercakap kepada pemberita RTM di pejabatnya, Clarence berkata, banjir bukan hanya boleh menjejaskan tanaman, peralatan rumah dan ternakan, bahkan boleh menimbulkan ancaman daripada sang bedal. Nasihatnya, penduduk yang tinggal di kawasan berhampiran sungai diminta agar menjaga anak-anak mereka agar tidak bermain di tebingan sungai bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Elak keluar jika tiada urusan penting. Bersama kita cegah penularan COVID-19. Saya Bumawin, salam hormat.